You pergi komen, kenapalah joget-joget macam ni, tak ingat ke dunia akhirat? Algoritma TikTok tak baca apa you komen, dia nampak you komen. So dia kata, okay, orang ni suka konten joget-joget. Dia hantar lagi, you komen lagi. Lah, saya dah cakap dah, tak kesian ke mak ayah tanggung dosa. Algoritma TikTok baca tak? Dia tak baca apa you tulis, dia tahu you komen, hantar lagi. Lama-lama penuh FYP you semua joget-joget belaka. Lepas tu dia kata TikTok ni tak bagus dah, dia haram, benda tak elok. Sebenarnya you yang tak tahu macam mana nak guna TikTok. So kalaulah kata you ada partner sebelah ya, contohlah ada partner sebelah, dia punya FYP dia penuh dengan joget-joget. Dia cakap, tak tahulah, abang tak tahu kenapa penuh joget-joget. Abang tak tengok sebenarnya benda ni. Salah, kantoi. Sebab apa? Sebab algoritma TikTok tak tipu. Dia kenal you lebih daripada you kenal diri you sendiri. Okay. Kalau you tengok you punya husband punya FYP semua dakwah-dakwah belaka, alhamdulillah. Contoh ya, contoh. So macam mana, apa yang you perlu buat daripada hari ini adalah you perlu bagi algoritma TikTok tu tahu apa yang you suka, apa yang you tak suka. So mulai hari ini, apa yang you boleh buat adalah you boleh cari apa benda yang you nak tahu. Okay, contoh, kalau katalah you nak buat, apa yang nak buat? Dekat sini, ramai dekat sini, memang semua orang well, you know how to bet. Semua orang dekat sini ada masing-masing punya tujuan, betul? Kata kalau you nak buat trading ke, you nak buat apa ke, tapi you kena ingat, dalam TikTok ni orang tak follow you sebab trading ke, orang tak follow you sebab produk you jual ke, orang tak follow you sebab tu. Orang follow you sebab you sendiri sebagai seorang individu. Apa yang manfaat yang you boleh bagi pada dia? Manfaat tu mungkin you bagi motivasi, inspirasi, atau you bagi tips, ataupun you mengajar orang, ataupun sekadar you menghiburkan dia orang. Itu akan buat orang follow. So katakanlah dekat sini, contohlah yang wanita-wanita, maybe you suka memasak, tapi dalam masa masak ataupun you nak buat lifestyle, terpulang pada you, apa you buat, you cari dekat sini. Nampak tak dekat sini? Ada search ni, nampak? Nampak tak button search? Tengok you punya FYP. Dekat atas tu ada macam kanta tu. Dekat situ you cari. Okay, dekat sini you cari apa saja konten yang you nak tengok. Contoh, agak-agak apa? Cuba bagi satu. Ya? Yeah? Okay, kita type forex lah for example ya. Okay. Semalam saya cari jadi bila saya type forex, sekejap ya. Okay. Katakanlah, okay, tengok sini ya. Bila you type forex, dia akan keluar forex trader, forex Malaysia. So ini adalah pencarian yang paling banyak. Maknanya banyak video, kalau orang nak cari, ini yang orang cari. Okay, so katalah kita type, kita klik dekat satu. Kita klik kat satu, forex trader. Okay. Bila keluar forex trader, nampak tak ini adalah video-video? Semuanya tentang forex. Maknanya semua ni adalah mereka-mereka yang buat video tentang forex. So kalaulah kata you baru dalam TikTok, you tak tahu nak buat video macam mana nak memperkenalkan forex, for example, apa you buat? You tonton video-video yang ada. Okay, ambil contohlah satu, you tonton video dia, you satu, start like, komen atau apa saja dengan video tu. Jadi TikTok akan hantar lagi video-video berkenaan dengan konten yang sama. Jadi you boleh dapat idea daripada situ. Faham tak maksud saya? Tak semestinya you kena cari ni je. Katakanlah you suka berkebun, type berkebun, start like video-video tentang berkebun. Kalau you suka nak tambah jugalah, nak tahu juga tentang dakwah, type aja dakwah. Dia akan keluar semua video-video tentang dakwah. Start like, komen, start interaksi dengan video tu. Jadi you punya FYP penuh dengan benda-benda yang boleh membantu you untuk belajar macam mana nak buat video. Faham ya? Okay, kalau dekat sini, semua dekat sini nak buat konten untuk create awareness dekat TikTok, nak bina personal branding, semua kena start daripada hari ini. Tengok you punya FYP daripada sudut seorang content creator, bukan user. Kalau user dia tengok aja, dia scroll. Tapi content creator dia akan tengok, dia akan cari macam mana dia buat,
lepas tu apa yang dia tulis dekat atas, apa hashtag yang dia pakai, apa lagu yang dia pakai, cara dia buat video dia macam mana, semua tu you study. Okay? Start berinteraksi dengan semua video-video tentang forex. Kalaulah ada jumpa video-video yang you tak suka, apa you buat? You tekan lama-lama. Okay, tekan lama-lama sekarang ni dekat you punya MIP. Tekan lama-lama, pilih not interested. Maknanya you tak berminat. So TikTok tak hantar lagi dah video-video macam tu dekat you. Faham ya? Okay, so yang kedua adalah maknanya TikTok hantar berdasarkan user interaction. Okay, maknanya mana yang you like, mana you comment, macam mana you berinteraksi dengan setiap video, itu yang dia hantar. Lagi satu adalah video information. Okay, video information ni macam mana yang saya tahu tau. Contoh masa dulu bila saya scroll TikTok, tiba-tiba lalu satu video ni, saya fikir macam mana video ni boleh lalu dekat saya punya FYP. Saya akan pergi ke profil dia. Saya pergi ke profil dia, saya tengok semua video-video dia, rupa-rupanya ada satu video dia sama dengan lagu yang saya pernah pakai. Nampak tak kat situ? So maknanya saya connected dengan dia sebab lagu yang saya pakai pernah sama dengan dia pakai. Faham tak maksud saya? So video informasi ni maksudnya bila kita tengok setiap video yang lalu dalam FYP ya, bila kita tengok setiap video yang lalu dalam FYP, apa yang ada dalam video tu? Lagu yang dia pakai, sound yang dia pakai, hashtag, dia punya caption apa yang dia tulis, semua ni adalah video information. Daripada video information pun TikTok akan recommend pada kita, pada FYP kita. Faham ya semua? Semua okey? Okey. Lagi satu adalah accounts yang kita follow. Siapa kita follow? Contoh saya follow, siapa nama tuan? Pakai spek mata. Ya? Morgan. Okey, saya follow Morgan. Morgan follow yang sebelah? Faris. Okey, Farid. Okey, saya follow Morgan. Morgan follow Farid. Saya tak follow Farid. Tapi Farid punya video mungkin akan sampai dekat saya punya FYP sebab kalau Farid follow Morgan, mungkin Farid pun ada persamaan dengan saya. Faham tak maksud saya? Jadi follow orang-orang yang suka konten dia. You like dia punya konten, you follow. Jangan dok follow semua orang dalam TikTok tanpa mengetahui apa yang dia buat, apa konten dia buat. Terutama sekali yang buat I follow you follow me, tangkap-tangkap. Itu semua akan merencatkan you punya TikTok. Okay? Maknanya siapa yang you rasa nak follow, you follow. You tak perlu nak follow semua orang yang follow you balik. Yang follow you, dia kata okay, I dah follow you, you follow I balik. It doesn't work like that dalam TikTok. Okay, kita bukan zaman budak sekolah. I friend you, you friend me ya. You don't friend me, I don't friend you, you know. Itu zaman sekolah. So kita semua dah besar. So kita pilih mana siapa yang kita nak follow. Follow mereka-mereka. Terutama sekali bagi saya, kalau you all adalah dalam forex, then you follow dalam 30 orang content creators yang buat benda yang sama. Kadang-kadang you nak follow benda yang bukan forex pun sama juga. Faham yang maksud saya? Semua okey? Okey. So, lagi satu adalah I tak tulis kat dalam tu. Lagi satu dia adalah apa yang paling popular dalam region kita. Dia akan recommend. Okay, contoh macam sekarang ni, apa yang paling popular sekarang kat Malaysia? Apa yang tengah hangat, isu hangat sekarang ni? Siapa? Shoaib. Tak dengar. Shoaib kahwin. Okay, Shoaib kahwin lagi. Gapai. Banyak sangat. Satu-satu. Bagi satu contoh. Opai Taylor pakai Swift. lupa. Amboi, kita tak lah pernah tengok Taylor Swift. Lagi? Okay, Shoaib kahwin. Lagi apa? Semualah ada sekejap tu pasal Jananik lah. Jananik boleh kahwin, Shoaib boleh kahwin. Benda yang paling popular dekat Malaysia, paling hangat, topik yang paling hangat dia akan lalu dekat dalam FYP kita walaupun kita tak follow. Contohlah macam soul tu kan. So masa kisah soul tu, saya memang tak suka follow konten-konten gosip ni sebab saya tak suka. Tapi lalu dekat dalam saya punya FYP. So bila lalu dalam FYP saya pun tengoklah juga. Sebab apa? Sebagai rakyat Malaysia nak tahu jugalah apa yang kecoh-kecoh kat Malaysia ni kan. Jadi saya tengok. Bila saya tonton
tonton video tu, saya akan tonton video tu sebab saya nak tahu. Tapi lepas saya tonton, saya akan terus pilih not interested. Maknanya okey, takat tu je I nak dengar lah pasal so-so ni. Jadi TikTok hantar takat tu sahaja. Faham ya? Contoh, bila ada sesuatu yang berlaku kat Malaysia masa 2021, ingat tak banjir yang teruk dekat Selangor tu? Ingat tak? Semasa tu kita punya FYP penuh dengan kisah-kisah banjir. Betul? Sebab tu siapa yang buat video waktu tu, semua view drop. Sebab TikTok lebih push kepada video-video yang dia rasa ramai orang nak tahu. Faham ya? Contoh macam bulan puasa, kita punya video penuh dengan tentang makanan. Betul, kita tak cari pun tentang makanan, tapi video kita, FYP kita penuh dengan resepi tentang makanan. So masa bulan puasa pun kita punya view drop juga. Sebab apa? TikTok lebih push video-video yang dia rasa orang ramai suka. Faham ya? Sebab tu kita kena tahu apa yang sedang dalam Malaysia, dalam region kita, apa yang popular. So kalau kita boleh buat video relatable dengan apa yang sedang hangat diperkatakan, dan kita boleh juga dapat view daripada situ. Faham tak maksud saya? Semua okey? Okey. So, okey. So sekarang kita pergi ke yang seterusnya. Okey, kita nak tahu TikTok SEO. Okay, kenapa saya ajar TikTok SEO? Dulu saya tak ajar TikTok SEO. Masa saya mula start TikTok pun tak ada SEO ni. Tapi sekarang semua kena tahu tentang TikTok SEO. Apa TikTok SEO ni? Apa SEO? Siapa tahu apa SEO? Search engine. Apa benda search engine optimization tu? Engine creator ke? Apa dia? Search engine optimization. Apa yang kita search? Okey, saya bagi contoh paling senang. Katakanlah you Google. Bila you Google, katalah you Google sakit belakang. Diperasan tak dia akan senaraikan semua sakit belakang kiri, sakit belakang depan, sakit belakang berdenyut, sakit belakang menyucuk. Nampak tak dia akan keluar senarai-senarai semua perkataan-perkataan tu. Perkataan-perkataan tu adalah the keywords yang orang type bila nak cari pasal sakit belakang. So kalau you nak buat, you nak cerita pasal sakit belakang, ataupun you nak marketkan you punya mengurut tentang sakit belakang, ataupun you adalah seorang chiropractor yang nak cakap pasal nak reach audience, then you kena tahu apa perkataan-perkataan orang cari untuk diletakkan dalam, sama ada you punya penulisan, kalau dalam TikTok, dalam you punya konten, kalau dalam IG pun dalam video, kalau dalam poster, apa yang ada dalam poster. Faham tak maksud saya? Jadi you punya video ataupun poster atau apa-apa segalanya akan mungkin berada dalam pencarian dia. Contoh macam saya cakap tadi, kalau you type apa-apa stokin, tiba-tiba keluar saya cakap stokin pasal apa? Sebab tahun lepas masa saya buat umrah, saya cari tentang stokin tawaf. Jadi bila saya type stokin tawaf kat Google, semua saya punya IG, FB, TikTok semua penuh pasal dengan stokin tawaf. Jadi maksud saya dekat sini, bila you type apa-apa, semua social media ni dia akan detect. Lepas tu dia akan recommend kepada kita. So kalau kita nak orang tonton video kita, kita kena tahu apa orang cari. Kita tak tahu apa orang cari, susah nak dapat view. Sebab tu sekarang ni view memang sangat-sangat mencabar. Sebab apa? TikTok hanya push video yang ada interest, maknanya ada dalam pencarian. Kalau tak ada, video kita susah nak naik tinggi. Faham ya maksud saya? Semua faham? Semua okey? Okey. So kalau TikTok pula macam mana? Macam mana nak tahu TikTok punya SEO? So ini saya ajar. Okey. Kalau TikTok SEO, yang you perlu tahu, yang pertama sekali, you kena tahu dulu, kalau TikTok SEO dekat mana dia? Kita nak berada di rank dekat mana? Kalau dalam Google, kita nak website kita yang teratas. Kalau TikTok SEO, dia nak tengok yang ini. Jadi sila forex trader. So ini adalah ranking dia. Nak berada dalam ni. Ini adalah dia punya ya Allah. Dia punya search dia. Faham? Ini. So kita nak berada dalam ni. Kita nak berada dalam pencarian ni. So how to be here? Itu yang kena tahu. So pertama sekali yang you perlu tahu adalah you kena tahu siapa audience you. Okay. Semua dekat sini tahu tak siapa audience you? Siapa targeted audience you? Sebab saya nampak dekat sini ada yang muda-muda, ada tak umur dalam 25 tahun macam tu? Ada angkat tangan? Kenapa macam ni? Tak nak mengaku muda.
25 tahun. Siapa 25 tahun sini kat sini? Katakan. Okey. 22? 21? Ada? Ada yang belasan tahun? Itu memang confirm tak betul tu. Ada tak belasan tahun? Itu memang betul-betul pakai topi belasan tahun tu. Ada? Belasan tahun ya? Berapa umur? 19. Okey, 19. So sekarang ni maknanya you punya audience sangat-sangat luas. Ada 19, daripada belasan tahun sampailah ke atuk nenek. So sekarang ni kalau katalah you adalah orang muda, siapa audience you? You nak target orang muda ke orang tua? Janda? Ini dah lain. Jadi fokus. Okey? Siapa target audience you? Okay, contoh kalau muda-mudi, maybe you nak target orang sebaya sebab orang yang muda lebih tertarik dengan yang muda. Kalau yang, saya tak nak cakap yang tua, saya cakap yang wise, okay? Yang umur 40 tahun ke atas, dia akan attract umur 40 tahun ke atas. So kalau you nak buat video, you nak tarik siapa audience you, dan tu you kena fikir dulu. Okay, contoh ya, saya bagi contoh ya, sebab saya perasan ramai yang buat forex ni, antara video-video yang setengah tu dia pilih video untuk buat video kemasyarakatan, bagi duit dekat orang. Ada ke? Ada tak? Okey, tak semua boleh buat macam tu, betul? Tak semua orang boleh buat video nak tunjuk bagi duit ke orang. Kalau dah semua orang buat macam tu, lama-lama orang apa? Bila orang nampak video-video macam tu, orang buat apa? Orang akan scroll saja. Sebab dia dah tahu dah, ini semua sebenarnya nak bagi orang pergi kat link saja. So lama-lama dia dah jadi satu yang orang dah tak nak tengok. So you kena fikir macam tu. Lagi satu, kalau lah kata you buat video macam tu, siapa audience yang you akan tarik? Adakah audience yang minat nak buat benda yang sama, ataupun audience hanya yang nak minta simpati saja? So you kena tahu juga. So daripada situ you boleh tahu audience you macam mana. Yang penting bila you buat video, you kena tahu ada conversion, ada sales, ada leads. You dapat orang yang nak tahu tentang apa yang you buat. Yang itu yang kita nak. So dekat sini ada ramai dekat sini. Masing-masing ada background masing-masing. Contohlah you buat forex, betul? Betul ke you buat forex? Okay, contoh ya. Saya minta maaf sebab saya memang tak pandai langsung bidang forex ni. Itu bukan saya punya kepakaran. Saya kalau bab-bab ni, bab-bab facts and figures, memang saya paling tercorot sekali. Saya akan pergi dekat kawan-kawan ataupun suami je kalau nak tahu benda ni. So saya tak boleh bagi contoh yang terbaik lah. You sendiri tahu. So maksud saya macam ni. Katakanlah you buat forex, okay? Let's say lah you buat forex, dalam masa yang sama you ada kepakaran yang lain yang you rasa you nak build your community. Faham tak maksud saya? Siapa faham maksud saya? Okay, saya bagi contoh seorang student saya. Dia tak buat forex tapi dia buat investment. Okay, dia buat investment, saya kata dengan dia, tapi dia buat investment tu sebagai part time. Okay, part time. Dan saya tanya dia kenapa dia berada di TikTok, sebab dia nak dapatkan leads. Okay, dan saya tanya dia, kalau you nak buat video tentang tips, tentang macam mana nak invest, all the facts and figures, the numbers, you boleh tak? Dia kata, tak boleh lah coach, sebab I bukan orang yang macam tu. Okay, then what do you like? Apa yang you enjoy buat video? Lepas tu dia datang balik, dia kata, coach, saya ada satu yang saya sangat-sangat enjoy. Apa dia? Dia kata dia suka skydiving. Dia memang buat skydiving, dia banyak video tentang skydiving. Memang passion dia skydiving. The first video saya cakap dengan dia, okay, then you build your community yang suka skydiving. Skydivers mesti nak tahu tentang investment juga, sebab dia nak cari duit. Sebab duit nak simpan duit ni, semua orang nak simpan duit. Betul tak? You can be a skydiver, you can be penyanyi ke, you can be orang suri rumah. Pasal nak bab duit, mesti nak simpan duit, betul? But you build your community. So, saya kata dengan dia, okay, you buat apa video yang you nak buat. So, first video dia buat tentang skydiving, dia dapat 300,000 view. Dia tak pernah dapat 1,000 view pun tak pernah dapat. Dia dapat 300,000 view. So, daripada follower dia dalam 200 lebih, sekarang dah berbelas ribu. Community yang dia bina adalah community skydivers. So dalam video yang dia buat, sekali-sekala dia masukkan juga video dia tentang investment. Jadi orang yang follow dia rapat-rapat,
follow dia sebab dia punya skydiving, also tahu tentang dia dengan investment. So kalaulah ada yang antara komuniti yang terfikir tentang investment akan terfikir nak invest dengan dia sebab rasa macam kenal. Okey, cakap pasal tu ya. Sekarang ni dunia dah berubah. Memang dunia dah berubah. Kenapa ada influencer marketing sekarang? Dulu tak ada influencer marketing. Sekarang dah penuh dengan influencer marketing because the public lebih suka pada yang real daripada iklan, daripada advertisement. User generated content. Maknanya orang lebih tertarik dengan orang tu sendiri bercerita, pengalaman dia. Faham ya? So dekat sini, maksud saya dekat sini, bila you nak bina you punya branding, semua orang dekat sini saya nasihatkan you bina you punya personal branding. Okay? Biar orang follow you sebab you, bukan sebab yang lain tapi sebab you. Bila dia dah kenal you, dia nampak you, dia kenal you, dia suka you, dia percaya dengan you, masa tu bukan takat forex, you nak jual apa pun orang beli. Faham tak? Macam saya sekarang ni, kalau saya jual tudung dah boleh banyak laku dah ni. Cuma saya tak jual tudung je. Orang tanya, every time saya keluar, dia orang tanya tudung, coach tudung beli kat mana? Coach spek, coach beli kat mana? Sampai celak, yang celak sengit pun orang perasan. Celak beli kat mana? Lipstick coach cantik lah, lipstick coach beli kat mana? So kalau saya nak buat bisnes, saya akan mungkin fikirkan perkara ni. Sama ada saya nak jual tudung atau sama ada saya nak jual lipstick because orang tanya. Faham tak maksud saya? Itu niche. Okay, lagi satu contoh. Katakanlah you suka buat makeup ataupun you suka bagi tutorial atau let's say you nak buat tentang life, tentang daily life you macam mana, apa yang you buat. Jadi orang follow you sebab you punya daily life. But sometimes you buat video tentang tunjukkan you tengah buat you punya kerja tentang forex semua tu. Diorang nampak kehidupan you dekat situ and you inspire orang untuk jadi macam you. Faham tak maksud saya? Faham ya? Sebab dalam TikTok you tak boleh buat video sama dengan IG dengan FB. FB lain, komuniti FB lain, komuniti IG lain. FB orang hanya suka copywriting yang panjang-panjang, tulis panjang-panjang, nak letak testimoni ke apa boleh. Kalau IG lain, IG semua nak cantik, gambar cantik-cantik. Kalau you nak tunjuk you punya lavish, nak tunjuk punya kereta lah apa semua, IG boleh. Dalam TikTok tak. Dalam TikTok tak semata-mata orang tak follow semata-mata kerana itu, tapi orang follow sebab you sendiri. Faham tak maksud saya? So hari ni apa you perlu buat? Pertama sekali you kena start tahu siapa audience you. Kalau yang muda-mudi, yang belasan tahun, you kena tahu audience you adalah muda-mudi. So macam orang muda-muda tertarik dengan apa? So macam mana you nak inspire diorang? Okay, contoh yang 19 tahun tadi tu. Okay, berdiri 19 tahun, nama? Tak ada mic lah. Nama you apa? Afiq 19 tahun. Agak-agak Afiq, macam mana Afiq nak inspire orang dekat dalam TikTok? Macam mana dia nak inspire kawan-kawan sebaya dengan you? Dia tak ada kawan sebaya. Okay? Orang tua je. Okay? Ustaz tak kira lah kalau Afiq dah cari. Tapi biasanya kalau Afiq belasan tahun keluar dalam TikTok, biasanya you punya FYP semua lebih kurang belasan tahun. Okay? Duduk Afiq, duduk. Okay? Jadi you kena fikir agak-agak macam mana nak tarik orang-orang muda ni. Orang muda-muda suka macam mana. Kalau let's say lah yang tua-tua ni, cakap terus tua-tua. Mana tadi yang SRP tadi, angkat tangan tadi? Saya nampak ada 3 orang. Tu hanya tu. Yang tengah mendagu tu. Itu dia ambil SRP. Agak-agak tuan punya hobi ke apa? Ya? Ride? Motor? Okay. So agak-agak you nak buat tak video tentang you punya ride? Nak create community yang suka riding? Boleh? Okay. Then you buat video lebih daripada situ. Maknanya you tarik orang-orang yang suka ride motorbikes lah. Tapi bukanlah buat video tentang you ride motorbike saja, tapi apa contoh kalau you nak beli motor, apa yang you cari dalam satu-satu motor, apa pengalaman you kalau ride dalam tempat yang jauh, apa sajalah you rasa yang orang terfikir yang you boleh connect dengan audience yang suka ride motorbike ni. Faham tak maksud saya? Barulah you dapat followers tu lah, followers you. Faham tak maksud saya? Faham ya? Apa-apa yang you buat sebenarnya you nak orang follow you. Kalau nak grow followers ni you kena tahu agak nak bagi orang follow pasal apa. Okay. Yang kedua sekali, bila you dah faham
audience you siapa you nak target. Lepas tu kita cari keyword search dia. Keyword search dia tu adalah apa perkataan yang orang cari. Okay, contoh katakanlah you buat forex tadi tu. Kalau you nak buat video semua tentang forex saja. Let's say lah you nak buat video tentang forex saja ya. So saya cakap tadi bila you type forex saja. Okay, bila you type forex atau you type trade. So ini adalah perkataan-perkataan yang keluar. Okay, maknanya forex trader, forex Malaysia, forex live, forex penipu, macam-macam. So kalaulah you nak buat video ya, you boleh buat video satu tajuk yang besar, forex penipu. Tapi sebenarnya you nak terangkan sesuatu. Faham tak maksud saya? So forex penipu tu adalah yang paling besar. Maknanya tajuk sebab audience tengah cari forex penipu. Jadi tajuk tu nampak headline macam, tapi there's a twist. Sebenarnya dia tak penipu. Mungkin you letak forex penipu, lepas tu ramai orang bersangka begitu, sebenarnya tidak. Lepas tu you terangkanlah tentang forex. Faham tak maksud saya? So kalau you nak buat video tentang forex, you kena tahu apa perkataan-perkataan. Okay, forex dalam Islam. So mungkin siapa-siapa dekat sini nak cerita tentang forex dalam Islam. You nak cerita. So maknanya perkataan ni mesti ada dalam you punya video. Lepas tu apa lagi? Forex indicator. Okay? So bila kita klik dekat forex ya. Okay, ini I nak you all tengok ya. Masing-masing tengok dekat TikTok masing-masing. Jangan tengok dekat skrin je, tengok dekat TikTok masing-masing. You cari sendiri. Jadi lepas ni you tahu. Okay, bila you type forex ni kan, nampak tak dekat bawah ni ada ni, ada search lagi. Trader Malaysia, trader, hukum trader, live forex trading, forex halal atau tidak, trader zaman dulu. Semua ni adalah apa yang orang cari. Okey, itu satu yang you boleh tahu the keywords orang cari. Lagi satu adalah bila you scroll satu-satu video ya. Okey, bila you scroll satu-satu video, dia tak jelas kat sini. Yang atas ni, nampak di atas ni. Nampak tak dekat atas ni, dia categorizekan. TikTok mula categorizekan you punya video. Okey, dia categorizekan. Contoh yang ni, dia categorizekan under live trading goal. Okey, kalau kita tengok yang ni, dia kata sama juga. Ini pun sama juga. Dia categorizekan live trading goal. Yang ini, dia categorizekan forex trading. So kalau you buat video, dalam konten you mesti ada perkataan ni. Kalau tak ada perkataan tu, TikTok tak jumpa. TikTok tak categorizekan you punya video ada apa. Okay? So you cari mana kategori yang paling banyak keluar. Kalau kata kategori forex trading paling banyak, then you kena letak perkataan forex trading kat dalam video you. Okay? So kalau kata sebenarnya okay, yang ni trader. Jangan habis. Kalau kat sini pun sama juga, forex trading juga. So mana forex trading? So maknanya dalam TikTok dia ada satu kategori forex trading. So kalau dia nak buat video berkenaan dengan forex, mesti ada perkataan forex trading. Sama ada dalam you punya caption. Caption tu dekat mana? Kau tunjuk orang macam mana? Caption tu dekat sini. Okay, caption tu dekat sini. Lepas tu ada hashtag ataupun dekat dalam video you nak cakap pasal forex trading. TikTok dia optimize daripada caption yang kita tulis, hashtag yang kita guna, and text dekat dalam screen, and also bila you bercakap. Itu tempat-tempat yang dia optimize you punya video tu, your search tu. Semua okey? Faham tak? Okay, satu contoh saya nak bagilah Tuan Syariah kita. Siapa kenal Tuan Syariah kita? Okay, Tuan Syariah kita, dia naik dia punya followers punya ramai. Saya tunjuk ya Syariah. Syariah. Okay, ni Syariah. Okay, Syariah. So Syariah, saya nampak, saya jumpa Syariah masa mula-mula dulu. Syariah berapa followers ni masa mula-mula saya jumpa you? 100? 100. Sekarang dia dah ada 26,000. 26,000 followers yang dia ada ni sebab satu video dia meletup 2.9 juta. 2.5 juta view. Dia ada 3 video yang dapat juta view sebab video dia dengan anak dia yang tak disengajakan, saja-saja buat upload video tentang anak, tapi video dia
meletup, orang follow dia, 26,000 orang follow dia. Kalaulah masa ni sekala-sekala Syaril buat juga video tentang trading, agak-agak ada tak orang yang nak tahu tentang trading? Sebab orang-orang yang follow you ni mungkin dah mula percaya dengan you. Faham tak maksud saya? Diorang akan klik. Okay, tadi Datuk Roy dah cakap pasal landing page. Okay, sebab tu landing page kena ada dekat sini. Bila ada landing page, bila orang berkenan dengan you, dia akan klik landing page. Dia nak tahu apa lagi tentang you. Oh, dia ni buat trading, berkenan dengan cara dia, very fatherly, macam abang-abang aja. Mungkin dia nak belajar dengan dia ni lah, tak nak belajar dengan orang lain. Faham tak? Faham tak maksud saya? Sebab apa-apa yang kita buat, ramai orang yang buat. Betul? Tapi apa yang nak membezakan antara kita dengan yang lain? Itu yang you kena cari, keunikan you sendiri. Okey? Yang saya cakap pasal niche tadi yang itulah. Okey. So tadi balik-balik kepada sini. Satu, you kena tengok, you kena rajin scroll. Lepas tu you tengok kategori apa kategori yang paling banyak. So kalau dalam video you asyik keluar find related content. Siapa yang buat video mesti tahu kan? Dia tulis kat atas tu find related content, maknanya TikTok tak tahu nak categorizekan you under apa. Faham tak maksud saya? Semua faham? Okey? Okey. So lepas ni apa yang perlu buat adalah cari perkataan-perkataan yang orang cari. Kalau kata you tak nak buat forex, you nak cari benda lain untuk nak bina you punya branding, you cari juga. Kalau kata lifestyle, apa yang orang nak tahu tentang lifestyle? Kalau kata you nak buat tips kecantikan, agak-agaknya apa yang orang nak tahu tentang tips kecantikan? Kalau kata you video you nak tunjuk you punya lifestyle saja, tapi dalam setiap video itu mesti ada sesuatu yang bagi inspirasi kepada orang. Kalau tak, orang tak follow. Faham yang maksud saya? Okay. So itu adalah, lepas tu okay, add keywords to your content. So ini je, TikTok SEO ni je. Maknanya you kena perlu tahu siapa audience you, dan you cari keywords apa orang cari. Perkataan-perkataan tu perlu ada dalam you punya video, you punya content. Semua okey? Okey. Sebab you kena tahu dulu apa nak cari, baru tahu nak buat video macam mana. Okey. So sekarang kita break pukul 11 ke 11.30? 11. Okey, lagi 7 minit je lah. Okey. Okey, lagi 7 minit. Okey, sekarang ni I nak ajar modul 3, 5 tips to create viral content. Saya sebenarnya tak suka sangat perkataan viral. Sebab apa? Orang sanggup buat apa saja nak jadi viral. So maksud saya viral dekat sini adalah nak dapat view yang banyak, yang dapat FYP yang beribu-ribu, ratus ribu, juta. Macam mana nak dapat tu? So antara perkara-perkara yang ada untuk setiap video yang viral ni, 5 yang utama yang kita selalu nampak. Okay? Yang pertama sekali adalah feature real people. Feature real people. Okay, sekarang you tengok dekat TikTok you sekarang. Tengok dekat TikTok you. Okay, dekat FYP you. Cuba you tengok, bila you scroll, you cuba study, tengok kat you punya FYP tu, apa yang keluar? Kau kena cari follower, kau kena tak? Okey, apa yang you dapat dekat sini? Adakah ianya gambar-gambar? I wish I Ataupun learned how. adakah ianya macam dokumentari punya style video, macam National Geographic punya style, atau macam video forum-forum dekat dalam berita ke apa ke macam tu, ataupun video-video yang real people, orang yang real, tekan rekod, cakap popek-popek, lepas tu ada buat rekod dekat dalam rumah. Macam mana? Yang macam mana yang selalu lalu? Yang mana? Real people. Dalam TikTok ni, lagi real, lagi viral. Saya bagi contoh ya, saya selalu bagi contoh dia ni. Mungkin you all rasa macam dia bukan siapa-siapa bagi you. Mungkin dia bukan orang yang rasa macam bukan orang yang you boleh pandang sebagai contoh. Tapi bagi saya selalu suka bagi dia sebagai contoh dalam semua kelas saya. Sebab dia membuktikan dengan hanya menjadi diri sendiri bersahaja, dia boleh grow dia punya account dia. Sebab saya jumpa dia daripada dia bawa dalam 1,000 lebih follower.
Saya tengok dia punya kenaikan sangat-sangat cepat dalam masa setahun. Dah nak dekat 700,000 follower. Kita tengok video dia. Saya nak masing-masing tengok video dia. Okey. Astagfirullahaladzim. Typo. Typo. Hai, cepat je you all ya. Cepat. Line pula. Okey, kita tengok video dia yang pertama. Awak tengah down ke? Saya mainkan video ni. Saya nak you tengok video ni dan bagi tahu saya agak-agak apa yang membuatkan video dia tu menarik. Tak awak lah, down lah awak seorang-seorang. Kau tak down. Kau ada pekerjaan. Kau boleh down. Kau dah prawning, kau dah susun pelepah, kau dah membaca, kau dah nak kayu. Kau tak down. Awak yang down. Tak Okey. awak lah. You rasa tak macam dia pandang dekat you? Ha? Cara dia cakap macam dia cakap dengan kita. Awak down ke? Awak down lah seorang-seorang. Tengok dia cakap, mata dia pandang dekat kamera, dia tak pandang dekat skrin. Lepas tu dekat dia punya kebun kelapa sawit dia. Lepas tu you tengok baju dia pakai, tak kira lah koyak rabak pun dia pakai je, janji dia rekod aja. Saya ingat lagi dia cerita ya. Video dia ikat kamera dia dekat pokok. Tak ada tripod, tak ada apa pun. Dia ikat kamera dia dekat pokok, dia buat video. Dia tak pandai edit-edit. Dia tak pandai nak buat cantik-cantik dengan CapCut. Tapi video dia yang bersahaja ni sampai sekarang naik. So kalau you tengok cara dia bercakap, saya mainkan sampai habis. Biarlah orang nak cakap pekerjaan kau low class pun. Kau dapat beli berat. Awak dengar cakap-cakap orang tu dia ada bagi duit kau. Ada? Tak ada? Ada? Ayah jangan cakap. Okey, cuba dengar cara dia cakap. Ada orang bagi duit kat awak ke? Ada? Ada? Macam cara dia cakap tu rasa tak macam kita pun kata tak ada. Memang ada. Kan? Sebab kita rasa macam dia cakap dengan kita. Itu TikTok. So kalau you buat video, kena be real. Cara you cakap, macam mana you cakap dengan kawan you, macam tu lah you cakap dalam TikTok. Anda bila bercakap, tengok kamera, jangan tengok kat skrin. Barulah orang rasa. Okay? Saya habiskan sampai habis. Orang buat apa? Apa faedah dapat awak lain sangat cakap orang? Pekerjaan buruh ladang dikatakan low class. Awak rasa malu nak bekerja? Dah? Biar dapur tergesak. Kalaulah buruh ladang ya, tiba-tiba orang tengok dia, rupanya dia buat forex. You rasa orang nak follow tak dia? Orang nak belajar tak dengan dia? Orang belajar. Sebab apa? Sebab orang dah suka dengan dia punya personality dia, suka dengan cara dia. Kalau orang nak belajar, dia cari dia nak belajar dengan orang yang dia selesa, orang yang dia rasa boleh guide dia. Kalau dia nak invest pun, dia rasa dia akan invest dengan orang yang dia rasa boleh percaya. Sebab tu daripada video you kena pandai buat video you supaya membuat orang nampak you, kenal you, suka you, percaya dengan you. Baru you boleh start dapat leads, baru you boleh dapat sale. Bukan setakat sale saja, mana datang you boleh buat kelas pula untuk bagi orang datang belajar dengan you. Faham ya? So maknanya dalam TikTok ni yang pertama sekali adalah tampilkan diri you sebenar. Jangan over scripted sangat bila you bercakap. Macam mana you cakap dengan kawan you, macam tu lah you cakap dalam TikTok. So tak perlu nak macam jadi pemberita ke, nak buat apa-apa ke tak. Just be yourself. As simple as you tekan record you bercakap. Kalau you tak pandai buat video, tak pandai edit-edit, tak apa. Janji you tahu tekan record, duduk bersahaja, cakap saja. Let's say lah, katalah Puan ada pengalaman berapa lama? 3 tahun. Sebelum ni Puan buat apa? Ya? Kerja bank. So apa yang membuatkan Puan masuk buat yang ni? Extra income lagi? Free time lagi? Cari kawan baru lagi? Ada banyak sebab kan? Agak-agak kalau buat video tentang perkara ni, orang tertarik tak nak tahu? Ramai kan? Sebab ramai dekat luar sana memang tengah tercari-cari apa nak buat.
nak tambah income, at the same time nak ada free time. Betul? So, buatlah video macam tu. Buat video everyday, you punya life macam mana, tunjuk diorang. Alhamdulillah hari ni bersyukur. Dulu aku kerja bank, memang taklah nak nampak, nak pergi ambil anak sekolah, nak pergi konsert dia, tak dapat. Tapi semenjak buat benda ni, dia bagi I banyak kelonggaran masa. Betul tak? So, you akan dapat bagi orang yang ada masalah yang sama rasa apa yang you rasa. You rasa dia akan mula nak tahu daripada you tak? That is the point yang you kena tekankan. The pain point. Ini puan sebab dia seorang ibu. Siapa nama tadi? Afiq kan? Afiq tak boleh lah buat macam tu. Senang saya nak ambil bakal anak saudara. Sebab tak kena lah. Tapi kena dengan puan. Kalau katalah you seorang ayah nak buat macam tu pun sama juga macam Tuan Syaril kita ni, dia brandingkan diri as a father. Orang follow dia sebab dia seorang suka tengok dia dengan anak dia. Okay? So kita dah pukul 11 dah, kita break. Kita akan mula balik pukul 11.30 ya? Pukul berapa? Oh, break 11 suku. Okay. Diorang tengah sediakan. Okay, Datuk kata 15 minit aja break. 11 suku kita break. Okay?